Kita akan teruskan dengan penyesaran kedua. Tidak balas penyesaran yang kedua. Kalau tadi penyesaran logam daripada larutan garam. Maksudnya kita cerita pasal logam. Okey. Yang kedua ni kalau tengok dalam modul dan juga dalam buku teks, muka surat 18 iaitu tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, ringkaskan kat sini. Penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, kita tengok beza tadi. Kita tengok beza contoh tadi. Okey, kalau yang pertama ni logam, contoh Cu tadi kan. Jadi ini maksud larutan logam daripada lautan garam sebab ini adalah garam. Apa maksud tersesar? Dia akan tersesar. Jadi copper. Tu masuk penyesaran dan zinc sulfate bergabung. Okey, yang kedua pula penyesaran halogen daripada larutan halida. Okey, contoh kita tengok kat sini. Klorin, kalium. Okey, apa maksud penyesaran halogen daripada larutan halidanya? Halogen kat sini yang kita nak sesarkan dalam larutan ini. Ini dipanggil larutan halida. Apa maksud larutan halida? Larutan yang mengandungi kumpulan 17. Apa dia unsur kumpulan 17 kalau awak masih ingat? Klorin, bromin, iodin, astatin semua tu kan? Dengan klorin. Jadi itu maksud larutan halida. Larutan yang mempunyai halogen. Unsur halogen. So, kat sinilah kita nak tengok. Adakah, kes sama macam tadi. Adakah klorin dapat menyesarkan ion kalium ini menjadi kalium iodida. Sorry. Patut so macam pelik. Silap menyesarkan halogen. Halogen yang inilah. Menyesarkan halogen ini adakah berlaku? Adakah klorin mampu untuk menyesarkan halida tersebut dan seterusnya mengambil alih tempat tempat I tadi. Itu yang kita dah faham dalam konsep penyesaran logam tadi. Tukar tempat. Macam mana berlaku tukar tempat? Siapa kaya kan? Jadi sama je macam penerangan tadi, kita tengok siapa kaya. Maksudnya siapa boleh sesarkan siapa. Jadi dalam buku teks, okey, kita tengok macam ni. Halida. Okey. Fluorine sebenarnya tak ada. Tak apalah, kita tengok ikut yang buku teks ni. Kalau dalam modul awak dia terus mula kepada Cl tak silap cikgu, F tu sebab dia sangat reaktif. Okey. Jadi kita tengok kat sini pun sama juga kedudukan.
Okey, apa maksud kedudukan tadi? Kita tengok kedudukan tadi apa dia cikgu bagi contoh tadi? Klorin kan? Klorin dengan kalium. Jadi yang kita fokus sekarang unsur halogen. Allah Akbar. Klorin dia lambat tukar pen ni. Okey, highlight. Okey, highlight. Klorin dan juga halida kat situ. Jadi apa yang kita tengok kedudukan sama juga atas bawah. Okey, klorin dengan iodida. Siapa kat atas? Klorin. Klorin Okey, klorin. Jadi dia mampu menyesarkan iodida kat dalam larutan garam ini. Okey. So sekarang iodida akan tersesar. Maksud tersesar tu lebih kurang macam tersingkir kepada iodin. Apa jadi pada klorin? Dia dah bergabung dengan kalium, ambil alih tempat. So kena balance kan lah. I2 sini 2 2K baru balance. Okay, boleh. Jadi apa maksud lebih atas lebih bawah tu? Jadi sinilah awak kena hafal sikit. Semakin ke atas, tengok sini. Kekuatan sebagai ejen peroksidaan. So halogen kita nak ukur dari segi ejen peroksidaan. Apa maksud ejen peroksidaan? Mengalami apa? Mengalami penurunan kan? Okay, so ringkasan dia petak O tu oxidation. Ini semakin ke bawah. Jadi ini yang akan memeningkan awak tau. Okay, ini yang akan memeningkan sebab terpaksa hafal. Kalau sebelah halogen kita nak ke atas. Atas kekuatan ejen peroksidaan meningkat maksudnya dia cenderung untuk diturunkan. Manakala yang sebelah kanan kita arrow ke bawah. Maksudnya ejen penurunan meningkat. Jadi awak akan pening kat situ. Jadi cadangan cikgu, awak hafal dulu atas bawah. Okay. Awak hafal atas bawah macam cikgu ajar tadi. Susunan dia sama macam dalam jadual kala. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatin. Ion, untuk ion sama juga. Ion fluorida, ion klorida, ion bromida, ion iodida, ion astenida. Jadi kat sini bila awak dah tahu untuk buat persamaan ni, persamaan penuh ni, so rasanya awak dah faham Cl2 dia nak jadi apa? Kita keluarkan persamaan setengah. Kalau molekul dia nak jadi apa? Ion. Ion Cl minus kan? Kenapa daripada kosong, molekul kosong, ion jadi negatif 1, derma ke menerima? Menerima. Menerima. Jadi terima. Sebab sini ada 2, klorin kita kena balancekan, maka elektron pun ada 2. Jadi ini adalah persamaan setengah bagi penurunan ke peroksidaan? Penurunan. Jadi kat situ automatik awak akan ingat klorin adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Kalau awak hafal dulu jadi mungkin tertukar. Jadi bila awak keluarkan persamaan setengah, dia mengalami penurunan kan? Maka bila dia boleh sesarkan iodin tu, dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Dia boleh mengoksidakan iodida. Kita tengok untuk iodida pula. Asalnya dalam kalium iodida dia adalah ion. Dia adalah ion. Bila ion halogen, dia mesti nak jadi apa? Nak jadi apa?
Adakah I semata-mata? Tak. Tak. Pula 17 wujud sebagai diatom, dui atom. Macam mana negatif jadi kosong? Ni negatif 1 dengan menderma elektron. Derma kita letak di sebelah. So balancekan juga. I ada 2, ada 2. Jadi ini persamaan setengah. Persamaan setengah bagi oxidation. Maksudnya dia adalah agent. Ejen pengoksidaan. Dia mengalami peoksidaan. Penurunan. Penurunan. Okey, sebab memanglah untuk awak hafal semua tu jadi selalu confused kan. So cuba awak keluarkan dulu persamaan setengah. So kita tahu proses berlaku pada molekul klorin ni adalah reduction. Itu penurunan. Bila penurunan, dia adalah ejen yang sebaliknya, ejen peoksidaan. Automatik awak akan ingat semakin ke atas kekuatan sebagai ejen peoksidaan meningkat. Maksudnya dia cenderung untuk mengalami penurunan. Sama macam yang sebaliknya iodida. Iodida kat sini mengalami pengoksidaan. Maka dia adalah ejen yang sebaliknya ejen penurunan. Awak tengok, iodida kat bawah. Maka semakin ke bawah, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Kalau awak rasa nak hafal dulu pun tak boleh. Dalam siri halogen ni, untuk halogen, atas, ejen peoksidaan meningkat. Ion halida, ke bawah, ejen penurunan ni meningkat. Dia opposite. Okey, tak apa. Faham sekarang. Mungkin ada yang tercengang kan. Dia kena cuba buat latihan. Sekejap lagi kita bagi latihan. Kita tengok penerangan. Semakin reaktif suatu halogen, semakin mudah halogen itu menerima elektron. Ini ada kaitan dengan jadual berkala. Jadual berkala unsur. Untuk kumpulan 17, ke atas cenderung untuk menerima elektron. Kalau awak masih ingat lah. Maksudnya bila turun ke bawah, kekuatan untuk menerima elektron berkurang lah. Itu memberi kesan kepada penerangan kita tadi. Okey, jadi halogen yang berada di atas kumpulan 17 merupakan ejen peoksidaan yang lebih kuat. Sebaliknya semakin rendah kedudukan ion halida. Tadi kita cerita pasal halogen. Halogen tu maksudnya molekul. Bila sebut halogen je molekul. Ini dia sebelah sini. Halogen. Bila sebut ion halida sebelah kanan. Jangan tertukar dah form 5 dah. Okey, semakin rendah semakin mudah melepaskan elektron untuk sebelah kanan. Sebelah kiri semakin tinggi semakin mudah menerima elektron. Dia atas satu, bawah satu. So itu awak kena ingat. Okey. Kita tengok. Cuba tengok video lah Okey, kita tengok video. Ish. Present now.
Sorry, mic tak buka. Okey, tak boleh guna yang tadi Rupanya dia gunakan bahan yang lain. Okey, tak apa, kita continue je yang buku teks. Okey, apa yang dibuat kat sini? Okey, kita tengok eksperimen penyesaran halogen daripada larutan halida. Jadi kita gunakan air klorin. Okey, cikgu test sekarang. Sekarang kita buat siri tadi. Kedudukan, kita buat yang simple sekarang. Mana ada ruang ni? Sini boleh kot. Bermula dengan apa kalau halogen? Sini halogen. Sini halida. Bermula dengan Fluorine. klorin, Iodine. bromin dulu. Iodine, asetin kan? Okay. So sini F minus, asetin tak payahlah. Ke bawah sangat. Klorin. Alamak, F tu bawah pula sini Bromin. Iodida. Iodida, halida Florida, klorida, bromida dan iodida. Okay. Jadi kita lihat kedudukan pasangan yang kita kaji sekarang. Anda kata kita gunakan air klorin dengan kalium klorida. Maksudnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Klorin, klorida. Tak boleh kan? Sebab sama. Okay. So, air klorin dengan kalium klorida tak boleh sebab sama. Jadi tak berlaku. Faham tak? Okay, jadi kita pun teruskan lagi air klorin dengan kalium bromida. Klorin dengan kalium bromida. Boleh berlaku tak penyesaran? Boleh. Boleh. Okey, so siapa yang menderma sekarang? Boleh cikgu conteng kat sini, boleh nampak Siapa yang menderma? Ingat balik. Jadi susah nak ingat macam tu kan? So sebab tu cikgu sarankan awak keluarkan satu-satu. Klorin kat sini dia jadi apa? Ion Cl minus. Ion Cl minus dengan menerima 2 elektron 2 Cl. Jadi ini adalah tindak balas reduction. Manakala bromida kat sini, ion bromida kat sini, Br minus menjadi Br dengan menderma 2 elektron. So ini persamaan oxidation. Okay, persamaan oxidation. Okay, jadi perubahan warna. Perubahan warna kita tengok kat situ, dia gunakan tetrachloroetana. Trichloroetana. Satu trichloroetana untuk mengesan ataupun menguji kehadiran halogen yang terbentuk. Okay. Jadi warna-warna dia. Okay, kita tengok dalam buku teks ada tak warna-warna dia? Oh, tak ada. Okay, tak ada warna-warna dia kat situ. Okey, tak ada rupanya warna. Tak pasti ada pernah bagi tak satu slide, bukan satu slide juga, satu paper, satu soft copy
warna-warna kimia, warna-warna dalam kimia SPM? Pernah dapat tak? Pernah dapat tak? Pernah bagi. Pernah bagi kan? Jadi kalau ada, awak boleh rujuk nanti. Kalau dah hilang ke, cikgu akan share balik warna-warna. Cikgu cuba search kalau ada warna kimia. Okay, nampak tak ada tu kat situ tu. Okay, jadi itulah dia. Awak boleh test dengan buat latihan dalam modul nilam. Okay, siapa yang ada terus buatlah. Muka surat tadi kita buat penyesaran logam muka surat 9. Okay, lepas tu penyesaran halogen daripada lautan halida tadi muka surat 11. Dan 11, 12. 11, 12. Okey. Ada warna tadi. Ada warna dalam 113 kloroetina muka surat 13. Okey, muka surat 13. Jadi yang ada tu awak boleh terus rujuk muka surat 13 warna-warna lautan aqueous. Sebagai contoh lah tadi. Okey, sini dia ada guna kat sebagai contoh ni dia ada test tak dengan larutan 111 tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tengok muka surat 13, siapa ada boleh buka. Okay, kalau klorin, kalau ada klorin, dalam larutan aqueous, dia adalah kuning pucat ataupun tanpa warna. Okay, cikgu cuba tengok ni lah. Buka yang lama, buka sebab yang lama sama je. Buka yang lama. Nilam. Sebab yang terbaru ni dia dah tak bagi soft copy, jadi payah sikit lah. Okay, modul nilam. Tingkatan 5. Jadi sekarang yang tak ada lagi buku nilam, itulah sini pun tak ada latihan yang sesuai untuk penyesaran ni. Yang tak ambil ni duduk jauh ke? Duduk jauh je. Muka surat 96. Ni muka surat 96. Ini dia. Okay. Ada. Okay, nampak so konten yang ni sama, cuma sekarang dia dah dalam kedudukan yang beza. Okay, boleh nampak Nampak. Okay, jadi cikgu ulang balik sekarang. Okay, last sebelum kita berhenti, cikgu akan tunjukkan. Okay, kita ambil contoh tadi. Apa tadi last kali bagi contoh tadi? Klorin dengan apa? Klorin dengan? Bromin. Kalium bromida So apa yang berlaku? Kalium, 'K' 'L' 'N' 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 'N
Bromin kan? 2K. 2K. So awak tengok kat sini. Awal eksperimen. Awal eksperimen kita ada klorin. Pada akhir eksperimen yang ada adalah bromin. Maksudnya halogen. So kita tengok bromin. Okay, bromin kalau kita tak tambah 1,1 trichloroethena tu, larutan ini akan berwarna perang kekuningan bergantung pada kepekatan. Okey, dan kalau ada 1,1 trichloroethena pun dia berwarna sama. Berbanding dengan iodin. Okey, kita ambil contoh yang iodin. Contoh klorin. Boleh berlaku tak tindak balas ini? Boleh berlaku tak? Boleh. Sebab Cl bromin iodine, Cl bromin iodine, Cl berada ke atas, iodida berada di bawah, jadi boleh berlaku penyesaran. Jadi apa yang berlaku? Kalium klorida tambah iodine ni tersesar. Ki2 2. So sekarang yang terhasil adalah iodine. Okey, andai kata kita tak tambah 1,1 trichloroethana ni, perubahan yang kita akan tengok dalam eksperimen ini adalah ini. Berwarna perang. Okey? Berwarna perang. Sebaliknya, kalau kita tambahkan satu larutan dipanggil larutan 1,1 trichloroethena ni ke dalam tindak balas ini, 1,1 tadi, larutan berwarna biru, ungu. Jadi fungsi larutan 1,1 trichloroethena ini untuk mengesahkan kehadiran halogen. Sebab apa? Awak tengok kat sini, tengok perang. Apa masalah dia kat sini? Sama kan? Jadi kalau kita tengok warna, kita tengok perang ada dua. Kemungkinan bromin, kemungkinan iodine. Sebab tu kita tambah 1,1 trichloroethena. Jadi kalau yang perang tadi tiba-tiba berubah kepada perang perang juga, maka dia sah adalah bromin. Tapi tadi kalau kita tak tambah 1,1 trichloro dia warna perang, bila tambah jadi ungu, dia adalah iodine. So itu adalah kegunaan 1,1 trichloroethana dalam eksperimen ini. Okay? So awak tengok dalam eksperimen ini. Okay, kita tengok dalam eksperimen ini ada fokus kepada warna halogen dalam 1,1 trichloroethana. Jadi apa fungsi trichloroethana tadi? Apa fungsi dia? Menentukan halogen. Mengesahkan halogen kan melalui warna. Okey, warna-warna tertentu. Okey. Jadi untuk hari ini sampai sini saja. Jadi 9 sampai 9.30 ini jadual terkini ni memerlukan awak buat terus latihan dalam waktu sekolah. Maksudnya dia tak perlu bersambungan sampai ke malam kan. Jadi gunakan 9 hingga 9.30 ini, buat latihan dalam modul bagi yang dah ada. Muka surat 9, 10, 11. Banyak juga ni. 9 sampai 13. Okey, cubalah. Cuba dulu. Andai kata awak tak boleh, tak faham, boleh snap jawapan masing-masing dah hantar, bagi tahu cikgu tak faham lah part ni, ataupun boleh WhatsApp je part mana awak tak faham. Okey, ada soalan sebelum kita berhenti?
Ada dua konsep kita belajar hari ini, dua tindak balas redox. Okay, yang pertama ulangan penyesaran logam, ulangan dalam bentuk video supaya cepat faham. Dan yang kedua, penyesaran halogen dalam larutan halida. Ada soalan? Atau dah tak sabar nak buat latihan? Okay, jadi yang belum ambil, sila ambil lah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Lain-lain? Kita tengok kehadiran jam 13. Okay, tak apa. Ada attendant kat sini. Cikgu dah download. Siapa tak ada ni? Syakir. Cikgu tak nampak Syakir. Hasif dengan Iqbal Hanif tak ada. Oh. Okay. Syakir ada. Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Tapi awak teruskan dengan latihan cikgu bagi tadi. Cuma yang tak ada buku teks, yang tak ada modul ni, macam mana Sekejap, kita tengok buku teks ada tak. Sebab buku teks dia tak banyak sangat. Kalau dalam buku teks ini, juga sebenarnya ya eksperimen pun tak sepatutnya awak terus buat sebab eksperimen tak buat, kan? Alright. Okay. Yang tak ada buku modul lagi tu, awak boleh buat uji diri 1.1 lah. Uji diri 1.1. Itu saja yang ada yang boleh. Dengan tengok eksperimen kat situ. Okay, yang ada modul tu teruskan muka surat 10 sampai 13 yang cikgu bagi tahu tadi. Dua bahagian yang kita belajar hari ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas online kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr innal insana lafi khusr. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Rasanya hari Khamis rasanya. Hari Khamis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.